Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syahsyir ya. Okey, hari ni saya nak kongsikan cara bagaimana untuk pertama, kira harga kos makanan, kedua, menentukan peratusan food cost yang adil, dan ketiga, mengira atau menentukan harga jualan makanan berdasarkan daripada harga kos yang kita dah kira dan peratusan food cost yang adil. Okey, perkara-perkara yang saya sebut tadi tu sangat penting kalau anda ingin terlibat dalam perniagaan makanan seperti restoran dan kafe, untuk pastikan kita menetapkan harga dalam food cost yang adil dan yang paling penting supaya kita tidak rugi. Okey, hari ni saya akan gunakan contoh burger sebagai menu dengan menggunakan bahan mentah yang paling sedikit supaya kita mudah faham. Dan saya akan gunakan Microsoft Excel untuk kira-kira harga kos makanan dan perkara-perkara yang lain lah yang saya telah sebutkan tadi. Kita ada burger. Okey, dalam burger ni kita gunakan bun, kita ada patty daging, dan kita ada keju. Okey, lepas kita dah check contoh satu bag bun burger ni ada 10 biji dan satu bag bun burger harga RM3. So jadi kita dah dapat tahu kat situ harga sebiji bun burger adalah 30 sen. Okey, dan ni pun kita dah dapat tahu, kita kira-kira semua. Contohlah harga dia RM1 sekeping. Dan keju kita dah check, satu bungkus ada 10 keping dan satu bungkus harga RM5, jadi 50 sen. Ini kita dapat harga dan kira selepas dapat daripada pembekal lah. Okey, so sini adalah harga kos. Kita just guna auto sum dan kita akan dapat harga kos untuk sebiji burger ni ada RM1.80. Okey, tadi saya ada cakap pasal ideal food cost dan berapa dia punya range dia. Ideal food cost range dia dalam 25% hingga 35%. Okey, sekarang kita dah ada harga kos dengan ideal food cost. Kita nak buat apa lepas ni? Okey, so dekat sini saya letak persen dan sini saya letak harga jual. Okey, kalau saya tukar kat sini jadikan dia percentage. Okey, so saya akan guna 25% hingga 35% ni. Saya ambil 25, 30 dan 35. 25% bersamaan dengan 0.25 dan 0.3 bersamaan 30% dan 0.35 bersamaan 35%. Okey, macam mana kita nak tentukan harga jual berdasarkan daripada ideal food cost ni? Okey, kita ada harga cost tadi RM1.8, kita just bahagi dengan 0.25. Okey, untuk harga kos RM1.80 dan food cost range 25%, harga jual adalah RM7.20. Okey, just kita akan habiskan. Alright, untuk harga jualan dengan harga kos RM1.80 dan food cost 20%, inilah harga jualan dia. Contoh, katakanlah kita tak nak ikut yang ini, kita nak tentukan harga kita sendirilah. Okey, katakan kita nak jual RM4.50. Okey, RM4.50. RM4.50 ya, harga RM4.50. Okey, RM4.50, kita gunakan RM1.80, kita bahagi dengan RM4.50, kita akan dapat 0.4 atau 40%. Okey, 40% ya. Dan kita katakanlah, okeylah nak jual RM4 lah, kita jual RM4. Okey, RM4, RM1.80 bagi dengan 4. So dekat sini kita dapat 45%. Okey, ini harga yang kita gunakan daripada range yang tadi. Percentage ni, kita ikut percentage. Dan ini harga yang kita letak sendiri. Dan selepas tu kita kira harga yang kita letak tu dalam ideal food cost atau tidak. So dekat sini kita nampak kita punya harga yang kita letak sendiri ni 40% dan 45%, yang mana dia sudah lebih daripada ideal food cost. Okey, apa yang kita nak buat lepas ni? Sebenarnya daripada sini kita boleh tentukan contoh jumlah jualan kita dan kita boleh tahu berapa kos yang kita perlukan. Okey, saya akan ambil contoh kita jual burger 50 biji. Okey, so saya ada RM7.20, harga RM7.20 kali dengan 50. Okey, jadi total dia adalah RM360 untuk harga sebiji burger RM7.20 dengan kuantiti 50 biji. Okey, contoh kita just tarik semua. Okey, semua betul. So ini berikut adalah jumlah jualan
mengikut harga jualan di sini dengan kuantiti yang sama 50 biji. Okey, lepas ni apa nak buat? Saya just nak tahu berapa kos yang saya perlukan mengikut harga jualan dan percentage ni untuk jual 50 biji burger. Okey, saya just buat 25% ni kali dengan jumlah jualan. Okey. So dekat sini kita tahu untuk jualan burger RM360 dengan harga jualan RM7 dan food cost 20%, modal kita dah RM90. Okey, daripada sini saya just tarik dia semua ke bawah. Saya akan dapat inilah dia, cost dia. Kita check, betul tak? Okey. Okey, daripada sini apa yang kita dapat? Kita ada jumlah jualan dan jumlah kos. Kita kira untung kasar. Dapat sini kita dah tahu dah untung kasar kita berapa. Senang saja. Kita ambil jumlah jualan tolak dengan kos. Okey, dekat sini kita nampak untuk jualan RM360 yang mana ada kuantiti burger dia 50 biji dengan harga RM7.20, kita punya untung kasar ada RM270. Banyak kan? Tapi kita kena ingat, kita ada kos-kos lain yang kita belum tolak. Gaji, sewa, bil api, bil air, dan kita just tengok yang lain-lain ni. Kita tarik saja ke bawah. Okey, kita check balik supaya tak salah. Okey, nampak? Dia ada efek Kalau kita punya food cost kita rendah, maknanya harga jualan kita akan tinggi, di mana dia akan mabitkan dengan untung kasar. Jadi dekat sini kita tengok harga cost sama, food cost yang berbeza, jadi harga jualan dia berbeza. Dia akan ada kesan kepada jumlah jualan. Dan yang paling penting sekali ni, untung kasar ni. Harga jualan rendah, so untung akan rendah. Harga yang semakin tinggi dan untung kasar akan semakin tinggi. Jadi yang hijau ni adalah sesuai kita nak letak untuk harga jualan. Okey, daripada sini sebenarnya ada lagi kita boleh kira untuk break even, yang mana itu saya akan terangkan pada video yang berikutnya. Break even ni yang menentukan kita akan berniaga dapat untung atau rugi. Yang mana kalau kita rugi, tiap-tiap bulan kita perlu tokok tambah untuk meneruskan perniagaan. Okey, dan daripada situ juga kita boleh tahu kita berniaga mungkin 1 bulan kosong aja. Tiap-tiap bulan berniaga dapat gaji tapi tak ada untung. Macam tu. Okey, yang itu nanti akan saya terangkan dalam video yang berikutnya. Saya harap apa yang saya kongsi ni dapat memberi manfaat dan sedikit ilmu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.